Itu bahaya meninggalkan sunnah Rasul pula. Apabila meninggalkan sunnah Rasul, dia akan buat hak bid'ah lah. Bahayanya. Di antaranya ni hadis Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujab. Az-zaidu fi kitabillah wal mukadzdzib biqadarillah wal mutasallit bil jabarut. Fayu'izzu bidzalika man adalla Allah wa yudhillu man a'azza Allah wal mustahillu li haramillah wal mustahillu min 'itrati ma harrama Allah wat tariku li sunnati." 6 macam orang yang saya mengutuk mereka dan Allah mengutuk mereka juga. Padahal tiap-tiap nabi itu diperkenankan permohonannya, dan nabi-nabi lah maksudnya yang diperkenankan doa itu semua kutuk belaka. Yang pertama, orang yang menambahi kitab Allah, orang yang mendustakan ketentuan Allah, orang yang mengalah kepada pemerintah yang sombong kejam, lalu dengan itu ia memuliakan orang yang direndahkan Allah dan merendahkan orang yang dimuliakan Allah, orang yang menghalalkan larangan Allah, orang yang menghalalkan daripada keturunan saya yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnah saya. Riwayat daripada Jabir, Nabi SAW bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyyati samhah wa man khalafa sunnati falaysa minni." Aku dibangkitkan, diutus dengan agama yang lurus lagi ringan, dan barang siapa menyalahi sunnahku maka bukanlah ia daripada umatku. Banyaklah yang hadis-hadis seumpama ini, banyak. Man raghiba an sunnati falaysa minni, seumpama ini banyak sekali hadisnya. Ini bahaya bid'ah bagi umat Islam, hadis-hadisnya. Ni nak baca. Riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma ahdatha qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Fatamassukum bi sunnatin khairum min ihdathi bid'ah." Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengada-ngadakan suatu kaum akan suatu bid'ah, melainkan diangkatlah semisalnya daripada sunnah. Maka berpegang dengan sunnah itu lebih baik daripada mengada-ngadakan bid'ah. Lagi ada riwayat lagi, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ummatin ibtada'at ba'da nabiyha fi diniha bid'atan illa adha'at mithlaha minas sunnah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari suatu umat mengadakan satu bid'ah sesudah nabinya di bidang agamanya, melainkan ia melenyapkan semisalnya yang sepertinya daripada sunnah. Riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadhhabu minas sunnah syai'un hatta yadhhara minal bid'ah mithluhu, hatta tadhhaba as-sunnah wa tadhhara al-bid'ah, hatta tastawfiya al-bid'ah man la ya'rifu as-sunnah." Tidak akan lenyap sesuatu daripada sunnah sehingga tampaklah yang semisalnya daripada bid'ah, sehingga lenyaplah sunnah dan tampaklah bid'ah, sehingga dianggap cukuplah bid'ah itu bagi orang-orang yang tidak mengenal sunnah. Dan yang seumpama itu ada lagi riwayat daripada Aisyah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Dalam satu riwayat dia bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Dalam satu riwayat yang lain, "Man sana'a amran 'ala ghairi amrina fahuwa raddun." Bermaksud, barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa mengada-ngadakan dalam perintah kami yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Dan dalam riwayat yang lain lagi, barang siapa yang berbuat sesuatu urusan yang lain dari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu an yaqbala 'amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah enggan menerima amal perbuatan orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Diriwayatkan dari Hudzaifah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala sauman wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal islam kama takhruju asy-sya'ratu minal ajin." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima bagi ahli bid'ah akan salatnya, tidak akan menerima puasanya, tidak akan menerima sedekahnya, tidak akan menerima hajinya, tidak akan menerima umrahnya, tidak akan menerima jihadnya, tidak akan menerima taubatnya, dan tidak akan menerima tebusannya
ia keluar dari Islam seperti keluarnya helai rambut daripada tepung. Riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubah ala kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Baginda bersabda, sesungguhnya Allah mendinding, yakni menutup taubat daripada tiap-tiap orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Ini ada semua ni riwayat dia sebut belakang ni. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis qala ahlaktuhum bidh-dhunub fa ahlakuni bil istighfar. Falamma ra'aytu dhalika ahlaktuhum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun fala yastaghfiruna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya iblis berkata, aku merosakkan mereka, yakni umat Islam, dengan dosa-dosa, lalu mereka merosakkan aku dengan istighfar. Maka tatkala aku melihat demikian itu, aku merosakkan mereka dengan hawa keinginan, yakni bid'ah. Lalu mereka menyangka bahawa mereka itu mendapat petunjuk yang benar, lantas mereka tidak sama memohon ampunan. Mana tak minta ampun lah, bukan berasa molek dah. Diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza 'amila bil bid'ah khalahu syaitan wal 'ibadah wa alqa 'alaihi al khusyu' wal buka." Sesungguhnya seseorang hamba apabila telah mengerjakan pekerjaan bid'ah, syaitan bertemu dengan sembunyi padanya dan ibadat, dan menjatuhkan atasnya rasa khusyuk dan tangis. Kadang-kadang dia berasa syuk, berasa sedap buat tu, syaitan bui lagu tu. Diriwayatkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqulun fi qaumin tadkhulu qadatuhum al-jannah wa atba'uhum an-nar?" Qalu ya Rasulullah, "Wa in 'amilu bimithli a'malihim." Qala, "Wa in 'amilu bimithli a'malihim yadkhulu haula bima sabaqa lahum al-jannah wa yadkhulu haula bima ahdathu an-nar." Rasulullah pernah bersabda, apa yang akan kamu katakan pada suatu kaum yang penuntun, yakni pemimpin mereka masuk syurga dan pengikut mereka masuk neraka? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sekalipun mereka mengerjakan pekerjaan seperti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sekalipun mereka beramal seperti amal perbuatan mereka, yakni para pemimpin, mereka masuk ke syurga sebab apa-apa yang terdahulu bagi mereka, dan mereka masuk ke neraka sebab apa-apa yang mereka ada-adakan. Ini bahasa Indonesia dia, kadang-kadang kita payah sikit nak faham. Nak ayatnya hak ikut nabi-nabi tu, orang-orang molek tu, nama tu masuk syurga. Hak ni hak dakwa sebagai pengikut ni masuk neraka. Mereka cerita. Lepas pada tu hadis ni, hadis Kautsar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, "Inna a'tainakal kautsar" sampai habis. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, "Kamu tahu ke apa al-Kautsar itu?" Sahabat-sahabat tanya, "Allah wa rasuluhu alam." Sahabat kata, "Allah dan rasulnya lebih mengetahui." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iaitu, kita terjemah selalulah, tak payah baca terjemah ni, iaitu satu sungai yang Tuhanku berikan kepadaku dalam syurga. Ramai orang daripada umatku akan datang ke situ pada hari kiamat nanti. Bekas-bekas dia untuk cebok air dia tu seperti bilangan bintang-bintang. Ada orang akan keluar daripada mereka, aku pun kata, oh Tuhanku, itu umat aku. Maka akan dikatakan, engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sesudahmu. Maknanya buat sesuatu yang baru menyebabkan tak boleh pergi ke kolam Kautsar, tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu riwayat daripada Hakam bin Umair, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amrul mufzi' wal hamlul mudli' wasyarrul ladzi la yanqati' izharul bid'ah." Iaitu perkara yang sangat jelek dan beban yang amat berat dan perbuatan jahat yang tidak putus, ialah menampakkan beberapa perbuatan bid'ah, yakni menyatakan, menyebar luaskan bid'ah. Diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menipu daya umatku, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Orang bertanya, wahai Rasulullah, apa tipu daya macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, an yabtadi'a lahum bid'atan fayamalu biha. Dia buat satu bid'ah, lepas tu orang duduk pakai hak dia tu. Tu kena laknat. Itulah makna menipu umat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kumpulan yang mematikan sunnah dan menyangatkan, dia kata, tentang agama, wa yuwaghiluna fid din, yang melakukan perkara yang pelik-pelik lah dalam agama.
fa'ala ulaika la'natullah wa la'natul la'ibin wal malaikah wan nasi ajma'in. Lepas tu dia sebut lagi ni, riwayat daripada Abi Umamah, ashabul bid'ah kilabun nar, akan jadi anjing-anjing dalam neraka nanti, ahli bid'ah. Riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man amila bisunnati ghairina, bukan dari kalangan kita orang yang beramal mengikut sunnah orang lain. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islam la yashi'u thumma yakunu lahu fatrah faman kanat fatratuhu ila ghulu wa bid'ah fa ulaika ahlun nar. Sesungguhnya agama Islam itu akan berkembang, kemudian akan ada padanya kelambatan. Maka barang siapa yang kelambatannya melebihi batas, yakni menambahi pimpinan agama dan bid'ah, maka mereka itu ahli neraka. Lagi riwayat Nabi SAW bersabda, ahli bid'ah itu adalah seburuk-buruk makhluk. Lagi riwayatnya, riwayat daripada Abdullah bin Bushr, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa menghormati seseorang ahli bid'ah, maka sesungguhnya ia telah menolong untuk merobohkan agama Islam. Riwayat daripada Anas, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, idza mata sahibu bid'atin faqad futiha fil Islam fathun. Apabila mati seorang ahli bid'ah, maka sesungguhnya telah dibukalah di dalam Islam suatu kemenangan. Lepas tu ada lagi, ini kata-kata sahabat pula, Ibnu Mas'ud. Kata-kata Ibnu Mas'ud, Allah tidak menerima sesuatu ucapan melainkan dengan amalan, tidak menerima sesuatu amalan melainkan dengan niat, dan tidak menerima sesuatu ucapan dan amalan dan niat melainkan yang menepati Al-Quran dan Sunnah. Waktu baru terima. Allah SWT tutup pintu taubat ni, jadi tidak berasa nak bertaubat daripada ahli bid'ah ni.